Selamat pagi, warga Sabah dan Sarawak. Hari ini saya akan membincangkan isu rampasan minyak dan gas Sabah dan Sarawak dan bagaimana kita dibohongi selama ini. Nah, perbincangan ini panjang. Dia bukan sikit. Dia daripada tahun 1976 lagi. Sehingga sekarang kita bagikan perbincangan ini kepada 3 segmen, di mana yang pertama itu kita menjelaskan hak dan juga keluasan milik pelantar benua yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak, dan bagaimana pelantar benua ini dirampas dan seterusnya dibuat seperti hak Melaya pula. Dan selanjutnya pada segmen kedua kita melihat bagaimana hak ini atau pelantar benua ini secara tidak sengaja dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak. Selepas itu dirampas semula. Dan segmen yang ketiga, kita menunjukkan contoh di mana disebabkan oleh kejahilan pemimpin, hak-hak Sabah tidak terpelihara. Jadi saya mulakan pada hari ini, pada segmen ini, saya mulakan kepada keluasan wilayah laut milik Sabah, yang mana sama juga dengan apa yang dimiliki oleh Sarawak, yaitu dikeluarkan oleh Ratu Britain pada tahun 1954 lagi, di mana beliau mengatakan bahawa wilayah laut untuk Sabah adalah berdasarkan kepada pelantar benua atau keluasan mengikut continental shelf. Konsep continental shelf. Berarti keluasan mengikut jarak pelantar benua itulah keluasan wilayah laut Sabah. Begitu juga dengan wilayah laut Sarawak. Now, berapa besar wilayah laut ini sebenarnya? Mengikut UNCLOS atau United Nations Convention Law of the Sea, ia mengatakan bahawa ia dikira daripada baseline. Baseline ini yang bertanda merah ini yang baseline. Dan selanjutnya tidak lebih daripada 350 batu ke laut. Begitulah besar keluasan wilayah laut Sabah ini. Dan kalau kita lihat keluasan dia pula, berapa jauh itu, kita ambil Fiery Cross Reef atau di mana China sekarang ini membuat base dia. Dia dipanggil Fiery Cross Reef. Daripada Kota Kinabalu kepada Fiery Cross Reef ini lebih kurang 350 batu. Begitulah jauhnya. Dan sekiranya kita mau buat perbandingan, yang bertanda biru ini adalah Economic Exclusive Zone, 200 km daripada pantai. Dan terumbu layang-layang ini sebenarnya di sini, di antara Kota Kinabalu dengan Fiery Cross Reef. Di sana dipanggil terumbu layang-layang. Di sanalah yang kita ada menyimpan kita punya tentera. Sejak 1966 lagi,
pemimpin Melaya mau mengambil alih pelantar benua Sabah dan Sarawak. Mereka berbuat demikian dengan meluluskan 2 akta, apa yang dipanggil Akta Pelantar Benua 1966 dan Akta Pelantar Perlombongan Minyak, Akta Perlombongan Minyak 1966. Namun, dua-dua akta ini tidak boleh berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak. Disebabkan akta ini melibatkan wilayah laut Sabah dan Sarawak yang diberi oleh Ratu Britain. Itu milik Sabah dan Sarawak, tidak boleh diambil alih oleh Melaya. Dan selain daripada itu, apabila kita mengatakan kawasan laut, kita juga mengatakan isu tanah. Dan isu tanah adalah bidang kuasa negeri Sabah dan Sarawak, bukan bidang kuasa Melaya. Sehinggalah tahun 1969 mereka tidak boleh berkuat kuasa. Dua akta ini sehingga tahun 1969 apabila 13 Mei tercetus. Yang bergaduh ini di Kuala Lumpur. Tiada kena mengena dengan Sabah dan Sarawak. Disebabkan pada masa itu kita tiada bergaduh. Yang bergaduh Kuala Lumpur. Tapi pada 13 Mei 1969, darurat diisytiharkan di seluruh negara. Di seluruh negara. Dan parlimen digantung selama hampir 2 tahun. Kuasa mutlak pula dipegang oleh Director of Operation, sepatutnya Perdana Menteri, Tengku Abdul Rahman pada masa itu. Tapi Director of Operation bagi tahun 1969 ialah Tun Razak. Bukan Tengku. Banyak ordinan dan warta dikeluarkan oleh Director of Operation melalui surat perintah. Di antaranya, Emergency Essential Power Ordinance No. 7, 1969 bertarikh 2 Ogos 1969. Dan ordinan ini pula tiada kena mengena dengan keselamatan. Tiada. Ordinan ini mengatakan bahawa semua wilayah laut di Malaysia ini dikecilkan kepada hanya 3 batu nautika. Ini wilayah laut. Nothing to do dengan pergaduhan di Kuala Lumpur. Tapi Ordinance No. 7 ini mengatakan semua wilayah laut dikecilkan kepada 3 batu nautika. Dengan ordinan ini, wilayah laut Sabah dan juga Sarawak dikecilkan. Dikecilkan daripada 350 batu kepada 3 batu nautika. Nah, kalau kita lihat dalam petak kecil ini, 3 batu nautika itu saja. Daripada 350 batu, wilayah laut asal kita, diturunkan kepada 3 batu nautika saja. Dengan kuasa darurat, semua wilayah laut dikecilkan kepada 3 batu nautika. Susulan kepada ordinan No. 7 ini, 2 akta yang tidak dapat berkuat kuasa tadi di Sabah dan Sarawak, sekarang diwartakan untuk berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak pada 8 November 1969. Warta ini menggunakan kuasa darurat. Oleh itu, Akta Pelantar Benua 66 dengan Perlombongan Minyak 1966 sekarang boleh berkuat kuasa di perairan Sabah dan Sarawak. Berarti dengan warta
akta ini, kerajaan persekutuan dengan warta ini mengambil alih semua wilayah Laut Sabah dan Sarawak di luar Batu Nautika. Faham tu? Mula-mula dia gunakan Ordinance No. 7 mengecilkan wilayah laut kepada 3 Batu Nautika. Selepas dia sudah buat begitu, diwartakan Akta Pelantar Benua 66, dan di dalam Akta Pelantar Benua 1966 ini pula, apa jua di luar daripada 3 Batu Nautika milik kerajaan persekutuan. Itu dalam akta. Berarti selepas saja Akta Pelantar Benua ini, semua yang bertanda biru ini jadi milik kerajaan persekutuan, di sini juga jadi milik kerajaan persekutuan, di sini juga jadi milik kerajaan persekutuan. Apa milik negeri? Milik negeri itu yang kecil itu. Itu milik negeri. Jadi tindakan ini semua diambil dengan kuasa darurat. Bukan melalui persetujuan Sabah dan Sarawak. Kita tidak dibawa berunding pun. Tidak. Diambil saja. Kuasa Sabah dan Sarawak dari mengeluarkan lesen perlombongan. Sabah dan Sarawak ada kuasa di bawah Ordinance Tanah Sabah, Land Code Sarawak, ada kuasa untuk mengeluarkan lesen perlombongan, termasuk lesen perlombongan minyak mentah. Tapi ini juga, kuasa ini juga yang ada pada Sabah dan Sarawak diambil melalui Akta Perlombongan Minyak 1966. Yang diwartakan di Sabah dan Sarawak melalui Undang-Undang Darurat. Jadi beginilah sebenarnya bagaimana minyak dan gas Sabah dan Sarawak dirampas. Saya gunakan perkataan dirampas disebabkan tiada perundingan dibuat, tiada persetujuan daripada kerajaan negeri, cuma menggunakan kuasa darurat dan mengambil alih. Itu rampasan oleh pemimpin dan elit daripada Melayah yang buat rampasan. Ini segmen pertama. Kita akan rungkai lagi dalam segmen yang berikut. Bagaimana minyak dan gas dipulangkan dan dirampas semula. Dan bagaimana kerugian negeri disebabkan kejahilan pemimpin. Saya mengambil contoh pemimpin Sabah berunding sektor minyak dan gas. Nah, sekiranya Anda suka dengan apa yang kami buat, sila tekan like. Dan sekiranya Anda ingin mengikuti perkembangan-perkembangan dari masa ke semasa atau video baru yang kami naik muat, sila tekan subscribe. Nah, saya ingin maklumkan bahawa pergerakan kami ini tidak mendapat dana atau derma dari mana-mana pihak. Kita menggunakan sumber keuangan kita sendiri. Kita menggunakan tenaga voluntary. Dan untuk perbelanjaan, kita cuba untuk menjual buku yang kita disediakan, The Grand Design dan The Queen Obligation. Penjualan daripada buku-buku ini yang kita panggil cebisan sejarah kita yang hilang disebabkan tidak pernah diajar di sekolah-sekolah atau di universiti-universiti bersabit dengan pembentukan Malaysia. Jadi buku ini kita jual dan apa jua pendapatan yang kita perolehi dari penjualan buku ini kita gunakan untuk memperkembangkan lagi usaha-usaha kami, memberi ceramah-ceramah, dan di samping itu
membuat video supaya lebih ramai mengerti pembentukan Malaysia itu. Ya. Jadi kalau sudi, sila kontak kami di 011-321-30033 untuk mendapatkan naskah. Dengan itu, sekian terima kasih. Kita berjumpa lagi di segmen